Cintakanlah sejarah negara kita sendiri, tanah air kita sendiri. Sebab orang yang tak mengenal sejarah ini, dia katanya dia tak sayang kepada tanah airnya. Alustar, Kedah. Menjadi saksi lahirnya seorang tokoh sejarawan Kedah, iaitu Datuk Wira Dr. Wan Syamsuddin Muhammad Yusof. Dilahirkan pada tahun 18 September 1932 di Taiping, Perak. Beliau merupakan anak kelima daripada 6 adik-beradik, iaitu Wan Kamarudin, Wan Teh, Wan Nur, Wan Hafsah dan Wan Zainal Abidin. Turunan sebelah ayah saya, Muhammad Yusof, itu adalah daripada Jawa. Manakala di sebelah ibu bunda saya berasal daripada Aceh. Nama penuhnya pada masa itu Wan Salmah binti Megat Syamsuddin. Saya mula mendapat pendidikan di sekolah Melayu. Masa itu tak ada lagi lah disebut sekolah kebangsaan, atau istilah harian tu dia panggil sekolah atap. Ya. Sekolah itu selalunya tingkat-tingkat, semua pun tak moden lah. Kalau pagi-pagi ini pakat bobot nak pergi buka tingkap, tolak saja kepingan tingkap tu, ditongkat dengan satu kayu. Ya. Itu ada giliran lah untuk kerja-kerja di sekolah. Itu tentang di sekolah rendah. Dan saya akhirnya lulus darjah 6. Darjah yang lebih tinggi lah masa itu. Dan mata pelajaran yang diajar tu ya, macam sekarang juga lah, cuma istilah. Kalau dulu ilmu hisab. Ilmu hisab bermaksudnya matematik. Ya. Begitu juga dengan tajuk-tajuk yang lain kalau ada pun. Kadang-kadang disebut juga ilmu satu kira-kira. Jadi belajar cara tu, perkataan pelajarnya sopa. Setiap mula pagi tu ke kebun dulu. Belajar juga bahagian pertanian. Menanam seseran dan sebagainya. Itu ada markanya. Terus bila masuk, dia mula dengan satu soalan. Congak 10 soalan. Iaitu secara lisan. Kita tulis. Lepas tu barulah dia bagi soalan ilmu hisab yang kata tadi, matematik tadi ni. Itu yang mula sekali dipentingkan bahagian itu. Jadi sampailah tamat darjah 6. Saya tamat darjah 6 tu nak lanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris, tapi tak upaya. Walaupun markah saya elok, umur lebih. Masa tu sistem mengambil pelajar-pelajar ke sekolah Inggeris, dia kena ada satu peperiksaan. Saya lulus peperiksaan itu, tetapi umur lebih 2 bulan. Manakala rakan saya pengajian, itulah sastrawan negara, Datuk Syanan Ahmad, dia boleh masuk ke sekolah Inggeris. Walau bagaimanapun, saya cuba berikhtiar untuk mencari satu sekolah atau pendidikan yang saya rasa sesuai. Saya nak masuk ke sekolah pondok, Kampung Kemelung namanya. Di situlah lahirnya Menteri Agama kita yang awal. Tapi tak lama kemudian datanglah tawaran. Siapa-siapa yang nak jadi guru sementara, dia panggil guru sementara, atau dia panggil guru pelatih. Belum lagi dilatih di maktab-maktab, dia panggil guru pelatih. Kena belajar di tempat sendirilah, berulang di sebuah sekolah khas. Jadi saya pun beritahu pada guru besar, saya nak bila guru besar beritahu, guru besar yang lama tu. Jadi maka saya pun dilantiklah untuk menjadi guru pelatih. Kalau tak salah saya pada 24 bulan Mac tahun 1948. Jadi saya berulang balik daripada tempat yang saya ditempatkan tu, Sekolah Melayu Kuala Kupang, Baling, Kedah. Jadi saya beli sebuah basikal. Masa itu pun saya tak boleh naik basikal. Saya belajar di padang sekolah itu juga. Itu satu sejarah bagi saya. Jadi saya berulang alik
tiap-tiap minggu. 5 hari tadi ni mengajar macam biasa. Pada hari Sabtu, naik basikal, kayu basikal, pergi ke sekolah kebangsaan Bali. Situlah didirikan pusat untuk mereka-mereka yang bakal menjadi guru, untuk menjadi guru pelatih. Saya lulus. Itu pun ditapis habis-habislah. 12 orang kami seluruh Kedah ditapis lagi, satu kepaksaan lagi. Yang tu kena datang di Al-Astar. Kalau tak salah saya, pegawai pendidikan Kedah masa tu yang menyoal kita. Jadi itu pun nasib baik dilatih. Macam mana cara nak pegang buku, macam mana nak kali muka suratnya dan sebagainya. Cukup halus. Saya lulus juga bagian itu pun. Akhirnya sekali saya dapatlah masuk yang pernah kata kalau guru yang awal tu yang paling rendah lah, itulah Tanjung Maling. Masa tu dipanggil Sultan Idris Training College yang akhirnya menjadi Universiti Pendidikan. Salah seorang yang lulus di Tanjung Maling tu Datuk Awang Had Saleh. Dia pun macam saya juga, kayuh basikal, pergi belajar ujung-ujung minggu. Beliau telah berkahwin dengan Cik Latifah Muhammad Hassan dan telah dikurniakan 6 orang anak, iaitu Wan Nur Ain, Wan Nur Hayati, Wan Iskandar Zulkarnain, Wan Muhammad Hamka, Wan Nurbaya dan Muhammad Zain. Saya berkahwin dengan nama bakal isteri saya itu ialah, dia ada huruf Cik di depan pula kat penalarannya. Cik Latifah binti Muhammad Hassan. Muhammad Hassan pula bin Taib. Jadi kami berkahwin ini satu sejarah juga menjelang pilihan raya yang pertama, iaitu pada 28 Julai 1955. Perkahwinan dengan Cik Latifah tadi ini dikurniakan 6 orang anak. Dan hasil daripada perkahwinan saya tadi ini yang saya sebut, saya memberikan nama-nama anak saya pula berdasarkan hobi saya. Rajin membaca buku-buku sastra dan sebagainya. Minat saya terhadap 2 tokoh yang terawal dalam bahagian bahasa. Kalau di Kedah, di Malaysia, di Melaya waktu itu dipanggil Zakbar. Nama ringkasnya, nama penuhnya Zainal Abidin bin Ahmad. Di sebelah laut sana, di Indonesia, saya minat juga seorang pendeta lagi, iaitulah Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya dapat nama ini dan kerana membaca, saya tertarik dengan nombor-nombor beliau. Misalnya tenggelamnya kapal Bandarwi, itu salah satu nombor Hamka yang teragung, yang terkenal. Jadi saya minta restu daripada beliau dengan menulis pucuk surat. Akhirnya dia datang ke Sungai Petani, dijemput untuk memberi ceramah berhubung dengan hari Maulid, tak salah saya. Saya waktu itu sudah bekerja dah. Jadi saya bawa dia sendiri, Mama Angka, sebab dia minta dia nak temu dengan cucunya dia tu. Dan sepucuk surat diberi sampai hari ini saya simpan. Ayat yang dia sebut di situ yang boleh jadi panduan kepada kita. Semua orang saya beritahu. Sebab Hamka kata waktu bapa menulis surat ini 10 Muharram tahun sekian-sekian. Bersama dengan tahun masihnya sekian-sekian. Tahun ini akan datang kita, kalau kita lahir macam tu, akan datang 65 tahun kemudian. Kalau tak ni pun dia buat sarika, kurang sarika, lebih sarika. Makanan kegemaran beliau ialah laksam, pulut sambal, cendol dan ikan kering. Makanan-makanan yang saya suka makan ni, kalau jenis-jenis ada orang sebut laksa, laksam apa semua, saya tak gemar kepada laksa. Saya kurang pada udang atau belacan. Saya suka kepada laksam, satu jenis makanan lagi. Yang terakhir ni saya ada makan. Kadang-kadang ada 3 hari sekali kita beli laksam tu. Yang kedua, pulut sambal. Saya makan sekali pulut sambal ya. Pulut sambal ni kita dapati cukup laris lah ni. Kata tempat ada. Ya. Kadang-kadang habis tak sempat kita beli. Yang ketiga, cendol. Ya.
yang bersantan. Ada setengah-setengah ni dia campur macam-macam. Saya suka kepada ikan. Ini adalah bahagian kepala. Tak tahu macam mana boleh jadi macam tu, saya tak tahu. Dan bahagian kepala pun, saya sekarang jadi rebutan dengan menantu saya. Isteri kepada Abang Iskandar. Dia pun suka tu. Kepala tu utama. Biji mata tu dulu kita cungkil makan. Lepas tu bawa ambil satu-satu otak dia apa semua. Bawalah sampai ke ekor. Itu tentang ikan. Ikan kering saya suka lah. Orang Johor dia kata tak suka ikan kering, dia kata gatal. Tapi kita di Kedah memang kalau buat apa kari atau gulai, masukkan terung, kacang lendir ke apa semua, cukup sedap tu. Gulai kepala, bukan bagian lah, kepala atau tulang ikan kering. Sekarang ni susah nak dapat. Ada satu ketika dulu pula, terubuk. Dulu Kedah ni dilanda oleh terubuk 2 kali. Sampai orang nelayan pun balik ikan, kena tak laku, buang ke dalam laut. Besar berlaku. Sekarang ni baru cari balik. Sebab telur terubuk tu saja pun cukup mahal di Sarawak ni. Satu amalan yang kita buat, kalau tak panjang pun pendek, kita baca juga beberapa muka tentang Quran. Sebab di tangan saya ni banyak orang hadiah Quran. Jadi kita takkan nak simpan begitu saja. Tengah orang dia tak di atas alang rumah, dalam almari terperam. Lebih baik kita sedekahkan di masjid-masjid. Kerana itu amalan saya sudah solat, kalau ada masalah sempat saya baca juga lah, walaupun 1-2 muka. Jadi kita boleh ingat juga makna Quran tu apa maksudnya. Bukan baca saja tapi tak tahu makna. Walaupun kita tak belajar bahasa Arab yang tinggi. Sekarang ni Quran terjemahan cukup banyak. Mengapa kita tak gunakan? Datuk Wira Dr. Wan Syamsuddin Muhammad Yusof bukanlah suatu nama asing bagi para peminat dan pengkaji sejarah Kedah. Beliau merupakan seorang sejarawan yang berdedikasi dan sememangnya merupakan tokoh yang banyak berjasa dalam bidang sejarah, terutamanya di negeri Kedah. Peranan dan sumbangannya dalam bidang sejarah boleh dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat setempat untuk memupuk semangat cintakan sejarah agar tidak dilupakan kepentingannya pada masa akan datang. Meskipun usianya sudah mencecah 80 tahun, minat beliau dalam bidang penulisan menyebabkan beliau mempunyai ingatan yang masih kuat dalam sejarah. Datuk Wira Dr. Wan Syamsuddin Muhammad Yusof merupakan seorang tokoh yang sangat penting di negeri Kedah dalam bidang sejarah. Jadi pada anak muda zaman sekarang ini saya berserulah supaya cintakanlah sejarah negara kita sendiri, tanah air kita sendiri, dengan cara membaca tulisan-tulisan, tak kira di zaman manapun. Sebab orang yang tak mengenal sejarah ni, dia katanya dia tak sayang kepada tanah airnya.